Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, kita mula bincang berkenaan dengan muka surat 64. Kita telah bincang berkenaan dengan Syawal tahun ke-10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar berdakwah ke Taif. Zulqa'dah tahun ke-10 kenabian. Selepas Syawal itu Zulqa'dah. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Selepas pada Zulqa'dah tahun ke-10 kenabian, Nabi kembali ke Mekah untuk memperbaharui seruan Islam kepada kabilah-kabilah dan individu-individu. Ini yang Nabi lakukan. Maksudnya, tuan-tuan, walaupun dakwah yang dilakukan di Taif dianggap satu cabaran yang besar, bahkan dihalau, dilempar dengan batu-batu sehingga berdarah tumitnya, tapi Nabi tetap tidak putus asa. Dan kita telah bincang macam mana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu bersemangat memohon keredaan Allah, yang masyhur ucapannya, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati 'ala an-nas wa hawani wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Kemudian hujung tahun ke-10 kenabian atau awal tahun ke-11 kenabian, kira-kira 2 bulan balik daripada Mekah, daripada Taif, hijrah kedua ke Habasyah seramai lebih 80 orang. Hijrah yang pertama dilakukan oleh sahabat atas izin Nabi ke Habasyah untuk meredakan tekanan orang-orang musyrikin Mekah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pelik bila kita tengok ujian demi ujian yang Nabi hadapi bersama dengan sahabat, Nabi tak biarkan begitu sahaja, tapi Nabi kemukakan satu solusi yang amat baik. Nabi buat satu tindakan yang amat baik. Apa yang Nabi buat? Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat-sahabatnya hijrah ke Habasyah. Habasyah nama lama bagi Ethiopia. Tujuannya kerana raja di sana adalah raja yang baik. Bila raja yang baik, raja itu tidak menzalimi orang-orang tanpa usul periksa. Dan terbukti Najasyi ini memang seorang raja yang baik, dan dia dapat melaksanakan tugasan sebagai raja yang baik dan membela orang-orang yang dizalimi. Sahabat-sahabat Nabi dapat pembelaan. Melihat kepada situasi seperti itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teruskan lagi. Apa Nabi buat selepas daripada itu? Tahun yang ke-11 sekali lagi hijrah. Jadi hijrah ini telah menarik lebih daripada 80 orang sahabat untuk hijrah. Tidak lama selepas orang-orang Muhajirin berhijrah ke Habasyah buat kali pertama dan tinggal di sana, tersebar berita bahawa orang-orang musyrikin Mekah telah berdamai dengan Islam dan membiarkan para penganutnya hidup bebas. Sesaan selama ini telah pun tamat.
Oleh itu mereka yang berhijrah tersebut boleh pulang ke Mekah. Khabar angin ini berjaya mempengaruhi hati orang-orang yang beriman itu. Lalu mereka mengambil keputusan untuk pulang ke tanah air mereka. Asalnya mereka sanggup duduk sana. Dengar cerita kata okey dah. Mereka pun balik. Tetapi sebaik sahaja mereka menghampiri kota Mekah, ternyata hakikat sebenar adalah amat menyedihkan. Makin kuat siri-siri penyeksaan. Mereka mendapat tahu bahawa orang-orang yang musyrikin sangat memusuhi Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Permusuhan mereka tidak pernah berakhir walaupun cuma sehari. Dia tak akan berakhir begitu walaupun cuma sehari. Lalu sebahagian daripada mereka masuk ke Mekah setelah meminta perlindungan pembesar Mekah yang dikenalinya, manakala yang lain pula telah bersembunyi. Namun kaum Quraisy tetap mahu menyeksa orang-orang muhajirin yang kembali itu. Mereka mendesak kabilah-kabilah lain menggandakan seksaan dan tekanan ke atas orang Islam. Inilah kerana silap faham orang Islam, berita tak jelas, menyangkakan mereka ni baik, tapi sebenarnya mereka makin dahsyat tekanan kepada orang Islam. Dengan sebab itu Rasulullah SAW terpaksa mengarahkan para sahabatnya berhijrah ke Habasyah untuk kali kedua. Ini cara Nabi untuk mengelakkan orang Islam terkena dengan seksaan dan juga hukuman yang tak terperi sakitnya. Tetapi hijrah kali ini lebih sukar daripada yang pertama, sebab orang Quraisy tahu dah bahawa ada satu taktik orang Islam akan lari. Kaum Quraisy telah sedar berjaga-jaga dan mengambil keputusan untuk menghalang ini orang Islam keluar berhijrah. Dia tak benar dah. Jadi orang Islam dalam persimpangan. Nak keluar tak boleh, duduk dalam menanti siri-siri penyeksaan. Bagaimanapun orang-orang Islam lebih cepat bertindak. Orang Islam, maknanya di sini orang Islam ni dia tak boleh lambat. Dia tak boleh biarkan dulu. Sebanyakan kita mutakhir ni biar dulu. Dan inilah yang berlaku kepada ramai orang Islam bila mereka ni lemah. Biar dulu. Seolah-olah nasib menghukum mereka. Tapi bukan mereka memikirkan bagaimana untuk berjaya mencorakkan kehidupan mereka. Apa yang berlaku? Mereka telah bertindak lebih cepat daripada itu. Di mana 83 orang lelaki dan 19 orang wanita telah berjaya keluar berhijrah pada kali ini. Hampir 100 orang. 100 orang lebih lah kalau kiranya. 100 orang berhijrah. Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan perjalanan mereka untuk mendapatkan perlindungan Raja Najasyi di Habsyah. Di sana mereka memperolehi perlindungan, keamanan, layanan yang baik dan mereka inginkan di sebalik hijrah tersebut. Apa yang mereka ingin dapat. Ada pendapat menyatakan bila mereka nak hijrah ni, mereka pergi akhirnya sampai di tepi laut dan mereka telah dapat berjanji dengan orang yang ada di tepi laut, adanya kapal, mereka naik. Dan molek mereka naik tengah sikit, orang Quraisy mari kejar. Jadi tak lewat apa lah, kapal pun tak ada. Tengok je lah, bye-bye je lah. Jadi tu satu. Alhamdulillah Allah selamatkan. Betapa geramnya mereka dan dendamnya mereka, mereka membuat cara yang kedua. Apa dia? Caranya mereka hantar kirim wakil. Bila kirim wakil, mereka pergi ke sana dan mereka cuba seupaya mungkin untuk tangkap mereka dan untuk bawa orang Islam ni diheret ke kota Mekah. Oleh kerana orang Islam dapat perkenan Raja Najasyi, mereka bertemu dengan Raja Najasyi. Tak pasal-pasal Raja Najasyi terpaksa panggil orang Islam. Panggil orang Islam. Maka berlakulah satu dialog. Bila panggil orang Islam,
mereka pun, orang Islam pun adalah beberapa wakil. Antaranya adalah Ja'far bin Abi Talib. Ja'far ni sepupu Nabi. Dia salah seorang yang banyak rupa macam rupa Nabi. Ja'far ni seorang yang petah, yang cerdik, yang bijak. Bila datang, mereka pun tanya. Bila mereka tanya, yakni orang kafir Quraisy tanya, maka orang yang akan jawab adalah orang Islam di hadapan Raja Najasyi. Antaranya apa yang dibawa agama ni, maka dia jawab agama ni agama Islam, agama yang baik, agama perdamaian, agama begiang-begiang. Sehingga Ja'far berkata, sebelum kedatangannya kami berpecah belah. Sebelum kedatangannya kami perangai teruk, akhlak pincang, bunuh anak perempuan hidup-hidup. Apa lagi kami lakukan? Kami juga lakukan lagi dengan cara kami buat perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh Allah. Banyak perkara-perkara yang Allah tak izin kami buat. Kami makan bangkai, kami minum arak, kami buat begini. Tiba-tiba dia datang, dia mencegah kami daripada melakukan begiang. Saya minta wanita ke depan sikit. Kesian. Yang lelaki pun depan sikit apa. Okey. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy habis hujah. Tak tahu apa lagi nak berhujah. Tak boleh dah nak berhujah. Tak ada. Bila tak ada peluang untuk nak berhujah, mereka buat macam mana? Mereka kata kena cari. Cerdik kat mereka. Kena cari satu poin yang membawa kepada Raja Najasyi benci. Tiba-tiba mereka kata, wahai tuanku, puak-puak ni dia menafikan Isa anak Allah. Dia tak percaya macam tuan-tuan percaya. Dia pahaman lain ni. Ini soalan yang amat sensitif. Allah takdirkan kepada Ja'far jawab berdasarkan dalam surah Maryam. Satu hujah daripada Quran yang padu, maka diterima oleh Raja Najasyi. Katanya, bebas kamu duduk di sini, kamu tak akan dibuat apa-apakan. Maka pulanglah orang-orang kafir Quraisy dalam keadaan kehinaan, dalam keadaan hilang semangat, modalnya tak ada. Begitulah kehidupan mereka. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, akhirnya hijrah tu berjaya. Mafhum daripada sini, hijrah ni banyak tujuan. Tujuan yang pertama kerana seksaan yang melampau, kerana nak mencari keamanan, dan juga membawa agama dan akidah supaya tidak dirobekkan dan tidak dimusnahkan. Antaranya adalah sebenarnya hijrah juga setidak-tidaknya membawa misi dakwah, kerana mereka perhati cara orang Islam, akhlak orang Islam. Dan inilah yang berlaku bila mereka dapat menyebarkan Islam di Nusantara dan di negeri-negeri sekitar ni melalui dengan cara seperti mana yang kami nyatakan tadi, iaitu dengan akhlak yang mulia. Akhirnya ramailah yang memeluk Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, musim haji ke-11 kenabian, maknanya 11 tahun Nabi diutuskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kabilah-kabilah pada waktu malam. Baginda bertemu dengan 6 orang anak muda dan kabilah Khazraj dari Yasrib di Aqabah yang terletak di Mina. Para pemuda tersebut ialah As'ad ibn Zurarah, Auf ibn Al-Haris, Rafi' ibn Malik, Qutbah ibn Amir,
Utbah ibn Amir, Uqbah ibn Amir dan Jabir bin Abdullah. Para pemuda ini adalah dari kalangan bijak pandai Yasrib. Disebabkan peperangan saudara yang tercetus, mereka berharap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab penamat dalam peperangan itu. Mereka pulang ke Madinah membawa risalah Islam, sehingga setiap rumah mendapat maklumat mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin di sini ialah tuan-tuan, Nabi pergi dakwah orang sedang buat haji. Pertama kita kena faham, haji ini sudah berlangsungan sejak Nabi Ibrahim alaihi salam seru. Bila sudah bina Kaabah, masa tu bila sudah bina Kaabah, Nabi Ibrahim satu perkara, dia sebenarnya bukan bina Kaabah, tapi baik pulih Kaabah. Kaabah ni sudah ada lama dah, sejak daripada zaman Nabi Adam AS. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakah. Ini dia Kaabah. Jadi bila nak bina Kaabah ni ada, bila dah lama masa tu dia jadi runtuh, jadi ni, sehingga akhirnya tak ada lagi Kaabah. Maka datang Nabi Ibrahim 1000 tahun kemudian, bila Nabi Ismail duduk di situ dulu dengan ibunya Hajar, maka pada masa itulah bila dah besar Nabi Ismail sikit, Nabi Ibrahim datang. Sebab itu bahasa Allah guna dalam Quran, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaidah. Dan ingatlah di mana Nabi Allah Ibrahim telah mengangkat balik. Apa makna kaedah? Maknanya dia punya tapak-tapak tu, hak piling hak sudah ada dah, bekas tu sudah ada dah, kawasan tu, situ juga dia bina. Dia tak bina kat lain ikut suka-suka hati dia. Macam hotel kita boleh sana keliling tu, dia tak tepat yang sama. Allah tak sebut wa iz yabni Ibrahim. Dan ingatlah ketika Nabi Allah Ibrahim bina Kaabah, bukan bina, maksudnya tapak asal tu sudah ada, diangkat. Yarfa'u ni angkat, tu asalnya. Bila dah sudah selesai dia bina, Nabi Allah Ibrahim AS apa buat? Nabi Ibrahim AS bila sudah bina, Nabi Ibrahim telah angkat kedudukan Kaabah ni. Bila angkat kedudukan Kaabah, Nabi Allah Ibrahim AS dia diperintahkan Tuhan untuk seru kepada manusia untuk buat haji. Maka Nabi Allah Ibrahim pun seru. Allah sebut dalam Al-Quran, wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan ingatlah ketika mana Nabi Allah Ibrahim dan serulah wahai Ibrahim kepada sekalian manusia tentang ibadat haji ini, nescaya mereka datang kepada kamu, yakni ke kota Mekah, dalam keadaan berjalan kaki. Ini terlalu kuno, tradisional. Dan juga naik unta sampai unta tu kuruh. Apa makna? Kerana jarak perjalanan jauh sampai kuruh unta. Dari segenap pelesuk dan ceruk, mari kok ni, mari kok tu, mari semua sekali tu. Mari tujuan apa? Mereka itu nak menunaikan ibadat haji, untuk menyaksikan satu persatu. Maka akhirnya tuan-tuan, berjayalah ibadat haji tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mereka pun mula datang. Dan peliknya yang datang tu, Nabi Ibrahim bimbang, aku nak seru macam mana, orang tak ada. Ya Rab, Nabi Allah kata, mu seru wa alainal balagh. Kami yang menyampaikan, bukan kamu. Jadi entah macam mana kita tengok, rasaan nak haji tu tersebar di seluruh semenanjung tanah Arab. Merebok mari, daripada Yaman mari, daripada tempat-tempat yang lain mari semua ibadat haji. Dan mereka buat haji cara betul, cuma cara syariat zaman dulu.
Bila dah habis zaman baik ni, lepas daripada Nabi Ismail, beberapa lagi orang-orang baik ni, akhirnya timbul hak jahat-jahat. Hak yang dipengaruhi jahat di sini bukan mana mungkin jahat bunuh orang, tak. Kadang-kadang tu jahat ni maknanya orang yang akidahnya telah rosak, musyrikin, yang mula buat kacau. Bermula daripada zaman Amru bin Luhai Al-Khuzai, di mana dia ni pergi ke Yaman, ke Syam, tepi jalan, dalam perjalanan tengok orang sembah Tok Pekong besar. Dia kata, ni apa? Ni Tuhan, kata dia. Bila sebut ni Tuhan, mereka pun kata, Tuhan macam mana? Dia pun sebut Tuhan yang kita duk nak cari, hak ni lah sebenarnya. Sebab dia boleh turunkan hujan, dia boleh nyembuh sakit, dia boleh tolong kita kemarau, dia boleh tolong begian. Ini Tuhan. Bila sebut macam tu, tuan-tuan, apa yang berlaku selepas daripada kena macam tu, dia pun fikir panjang. Oi, tak jadi ni. Jadi dia kata, minta beli satu, bawa ke Mekah. Bila bawa, itulah permulaan syirik di kota Mekah. Ni cerita ratusan tahun sebelum Rasulullah SAW lahir. Jadi bila dah mari ikut kepala, ikut nafsu syahwat, mereka pun ubah ibadat ni macam-macam. Antara bentuk ibadat ni ialah orang perempuan boleh depan lagi, ramai lagi mari tu saya pun rasa. Tak apa, ke depan sikit. Okey. Bila dah mari beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang berlaku kalau kita tengok dah ibadat ni, mereka mari ibadat ni, mereka buat kepala mereka sendiri. Antara puncaknya, mereka telanjang dalam ibadat. Tawaf Kaabah pun telanjang, ikut tak si sembah begini. Kaabah tu ada, bukan tak ada. Sebab itu masa Nabi hidup mula-mula tu, kita tengok sampai beratus-ratus hak besar, hak kecil, ada Lata, ada Uzza, ada Manak, ada apa-apa namalah dalam Kaabah, luar Kaabah, tepi Kaabah, begini-begini, hak besar gini-gini, pakat semua sekali. Sehingga masa pembukaan kota Mekah, macam mana Nabi SAW cuba buang. Bila buka kota Mekah, Nabi buang perangai-perangai tak baik ni, hak ni Nabi bersih. Antahira baiti lit-taifin, supaya kamu bersihkanlah rumah aku untuk orang-orang tawaf, orang nak semayang, orang nak rokok, orang nak sujud. Tak ada. Alhamdulillah. Itulah dipanggil musyrikin Mekah. Jadi ibadat-ibadat ini sudah lama ada, cuma cara masing-masing lah. Bila mereka berada di Mekah, mungkin masa Mekah ni tak berapa sesuai untuk dakwah, sebab pandangan dengan orang kafir Quraisy ni rapat sangat, dekat. Tapi bila mereka bermalam di Mina, campur pula berada di Mina tu, di situlah Nabi ambil peluang. Nabi pergi tengok kabilah ni, tiba-tiba tertarik dengan orang Mekah, orang Madinah, Yasrib. Ada 6 anak muda. Bila dia tengok kepribadian Nabi, dia tengok akhlak Nabi, dia mudah terpedaya. Bukan kita terpedaya ni hak tak baik. Dia mudah merasa seronok. Bila dia mudah rasa seronok, apa yang dia buat? Dia terus pergi. Dia rasa, ni bagus ni bukan cara yang tak baik, ni cara yang amat baik. Dia terima. Soalannya, kenapa mereka mudah terima? Kita kalau pergi kat lain, kita reserve dulu. Takkan nak terima mudah-mudah gitu. Betul lah, mau baik. Sebabnya yang pertama, mereka katakan bahawa mereka ni selalu bergaduh dengan puak-puak Yahudi. Orang lelaki pun mari depan sikit. Ada sahabat-sahabat kita duduk belakang tu. Okey. Saya surah ni saya ingat besar, tapi bila ramai saya speak. Saya pelik. Lain kali kena susun ke depan ni, orang lelaki semua. Biar rapat sikit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila dah mereka bersama Yahudi ni ahli kitab di Mekah, di Madinah ada 3 puak besar, Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah.
Kalau insya-Allah lah satu masa nanti kita kena buat satu contoh macam mana kita nak kenal lokasi duk Madinah ni. Kalau siapa pernah masuk dalam depan Masjid Nabi, dia ada pameran Rasulullah, di situ dia ada gambar peta Madinah. Kawasan. Sini Qainuqa duduk, ini Quraizah duduk, ini Bani Nadir duduk, ini tempat Masjid Nabi, ini Saqifah Bani Sa'idah, ini tempat Uhud, ini Quba, ini bukan Hudaybiyah, ini dekat Masjid Qiblatain, ini sebelah sini dekat Masjid Tujuh. Hak zaman dulu, klasik. Dia sebut semua satu persatu. Masya-Allah. Nak jadi ke cerita, bila dia bergaduh dengan puak-puak Yahudi selalu mengugut. Mu ingat, akan ada seorang Nabi akan datang, dia akan bersama kami bunuh kamu semua. Kami ni sabar je, bila ada Nabi nanti akan datang, mu tengoklah. Sebab sejarah, Nabi orang Yahudi. Orang Yahudi Bani Israel dulu. Dia menyangkakan mereka Nabi yang akhir zaman, pihak mereka juga. Jadi orang Islam ni kita balas sebut Nabi, bila dia orang bijak, jadi kita bila sebut bila dah dengar dia kata Nabi, tengok pula muka betul, baik, soleh, betul-betul Rasulullah. Hai, ini peluang nombor satu, terus mereka beriman. Tuan-tuan, sebab itu mereka mudah. Dan mereka tahu, dengan sebab berlawan dengan bergaduh dengan puak-puak Yahudi ni, akhirnya mereka dapat maklumat banyak tentang Rasulullah SAW. Bila mereka masuk Islam, mereka bukan sekadar tu, mereka balik, mereka sebarkan. Sebab itu, bila berlaku bai'ah yang kedua, kita akan tengok betapa ramainya mereka yang memeluk Islam. Ini bai'ah pertama tu, mereka balik, mereka menjadi juru bicara dakwah kepada penduduk Madinah. Akhirnya tersebar lagi banyak, lagi kukuh, lagi ampuh, lagi kuat, dan ini berlaku. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Syawal tahun ke-11 kenabian. Muka surat 66. Syawal tahun ke-11 kenabian, berkahwin dengan Aisyah yang berusia 6 tahun. Nabi hanya bersama dengan Aisyah ketika usia 9 tahun pada tahun pertama hijrah. Tahun ke-11, tahun ke-12, tahun ke-13, tahun ke-13, ataupun kita kata tahun ke-12, tahun ke-13, tahun ke-14. Tahun ke-14 tu adalah tahun 1 hijrah. Sebab Nabi hijrah bulan Safar, 26 Safar. Jadi tahun itulah Sayyidina Umar meletakkan selepas zaman dia lah, itulah 1 hijrah. Jadi apa yang berlaku tahun tersebut, tahun ke-9, tahun yang 11 hijrah ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkahwin dengan Aisyah. Dia kahwin dengan Aisyah, umur Aisyah 6 tahun, duduk sama 9 tahun. Baik. Perkahwinan dengan Aisyah ni unik. Dengan Khadijah pun kita cerita lepas, memang unik. Dengan Aisyah pun sama. Aisyah, nama penuh Aisyah ialah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq Abdullah bin Uthman. Nama Abu Bakar sebenarnya Abdullah bin Uthman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ab bin Taim At-Taimiyah Al-Qurashiyah. Ibu beliau bernama Ruman binti Amir. Apa ni, sahabat kita Izhar, boleh tak yang wakil perempuan ni kita duduk depan dulu, ditunjuk tempat dekat sana dulu, dekat apa ni, kat kompleks sama juga, boleh dengar juga. Okey. Kemudian dinyatakan bahawa selain itu ni Aisyah ni, beliau dilahirkan, ibu beliau bernama Ruman binti Amir. Ibu Aisyah ni bernama Ruman binti Amir. Beliau dilahirkan 4 atau 5 tahun selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai rasul. Di situlah.
Beliau juga termasuk dalam kalangan mereka yang dilahirkan dalam Islam dan usianya adalah 8 tahun lebih muda daripada Fatimah. Jangan ingat Fatimah lebih tua. Fatimah muda, Fatimah tua lagi. Fatimah lebih tua daripada Aisyah. Fatimah ni anak. Baik. Aisyah diberikan nama jolokan kunyah Ummu Abdillah. Dia digelar dengan nama Ummu Abdillah. Sebab gini, orang Arab ni tuan-tuan, bila dia menikah, mamak nikah dengan Fatimah. Mamak dengan Fatimah ni orang tak panggil mamak Fatimah. Adak dia akan bahasakan kepada anak yang pertama yang baru lahir. Anak dia beri nama Abdullah. Dia panggil ya Aba Abdillah, ya Umma Abdillah. Maknanya, hei Mak Abdullah, hei Bapa Abdullah. Dia akan panggil macam tu. Sebab itu Nabi kita apa panggil? Abul Qasim. Ya Abul Qasim. Sayyidina Umar apa nama? Sayyidina Umar dipanggil Aba Hafsin. Ada. Imam Syafi'i apa nama? Aba Abdillah. Itu biasa. Sedangkan Aisyah ni tak ada anak. Aisyah tak ada anak. Maka dia nak suruh nama sebab ialah perempuan bila kahwin. Nabi pun panggil dia Abdullah. Ummu Abdillah, ya Umma Abdillah. Itu gelaran. Kedua, dikatakan dia juga ada anak-anak saudara. Anak saudara dia ramai. Antara anak saudara dia daripada kakak dia Asma, iaitu kahwin dengan Az-Zubair ibn Al-Awwam. Maka anak Asma ni ada nama Abdullah. Begitu juga. Jadi puak-puak ni rapatlah dengan mak saudara dia. Mak saudara pula tak ada anak. Jadi rapat lagi mari. Mereka ni belajar jadi alim. Antaranya Urwah ibn Az-Zubair. Urwah menjadi salah seorang fuqaha us-sab'ah, ahli fiqh yang 7. Ni puak-puak ni dia lebih dulu pada imam-imam pak kita lah. Dia ni generasi tabi'in. Seperti Sa'id ibn Al-Musayyib, seperti Sa'id ibn Jubair, seperti kita kata Raja' bin Haywah, seperti Rabi'ah Ar-Ra'i, seperti Kharijah, seperti Al-Qasim, seperti Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Puak-puak ni memang orang yang luar biasalah. Digelar sebagai 7 ahli fiqh Madinah. Ada masa kita boleh bincang satu persatu nama mereka ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, caranya dia digelar sebagai Ummu Abdillah. Dan gelaran itu diberikan kepadanya kerana beliau sangat rapat dengan saudara-saudaranya yang bernama Abdullah bin Az-Zubair. Dia sangat rapat sebab dia gelar dengan Abdullah bin Az-Zubair. Baik. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah? Ni hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Urituki qabla an atazawwajaki marrataini. Ra'aitul malaka yahmiluki fi saraqatin min harir. Fakultu lahu ikshif. Fakashafa fa'iza hiya anti. Fakultu in yakun haza min indillahi yumdih. Summa urituki yahmiluki fi saraqatin min harir. Fakultu ikshif. Fakashafa fa'iza hiya anti. Fakultu in yaku haza min indillahi yumdih. 2 kali engkau diperlihatkan dalam mimpiku sebelum aku mengahwinimu. Nabi tengok dalam mimpi Aisyah 2 kali. Baik. Aku melihat seorang malaikat ataupun satu malaikat membawamu dalam sehelai kain sutera. Macam kita kata kelambu lah, ibarat macam tu. Lalu aku berkata kepadanya, singkapkanlah kain itu. Maka dia pun menyingkapnya. Dan ternyata ia adalah engkau. Kemudian aku berkata, jika ini dari Allah, pasti Allah akan membuatkannya berlaku. Kemudian engkau diperlihatkan lagi kepadaku di dalam mimpi, di mana malaikat membawamu dalam sehelai kain sutera. Lalu aku berkata, singkaplah kain sutera itu. Lalu dia pun menyingkapnya. Ternyata itu adalah engkau. Lalu aku berkata, jika ini daripada Allah, pasti Allah akan membuatnya berlaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini pelik. Selain itu, Aisyah radhiyallahu anha merupakan satu-satunya anak dara yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hak lain semua janda. Dan baginda tidak menikahi anak dara selainnya. Baginda SAW menikahinya sebelum hijrah baginda dan selepas kewafatan Siddiqah Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid. Perkara tersebut adalah beberapa bulan sebelum berlaku hijrah dan ada pendapat menyatakan 2 tahun sebelum berlakunya hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah. Akan tetapi menurut Az-Zubair ibn Bakar, baginda SAW menikahinya selepas kewafatan Aisyah dan 3 tahun sebelum berlakunya hijrah ke Madinah. Nabi SAW mengahwininya ketika beliau berumur 6 tahun. Namun terdapat pendapat menyebut bahawa berusia 7 tahun. Ibn Hajar menyatakan tidak ada percanggahan antara kedua pandangan itu. Rasulullah kerana kemungkinan beliau sudah mencukupi 6 tahun dan memasuki 7 tahun ketika dinikahi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula menggaulinya bersama ketika beliau berusia 9 tahun pada bulan Syawal tahun pertama hijrah. Ada pendapat menyebutkan tahun kedua hijrah. Hal ini adalah sebagaimana dalam riwayat daripada Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah daripada bapanya daripada Aisyah. Hisham ni kita kira cucu saudara kepada Aisyah radhiyallahu anha, seorang ulama yang merawikan hadis. Imam Bukhari ambil daripada sanadnya salah seorang. Dia kata anna Nabiy sallallahu tazawwajaha wa hiya bintu 6 sinin wa bana biha wa hiya bintu 9 sinin. Qala Hisham wa umbitu annaha kanat indahu 9 sinin. Nabi SAW menikahinya semasa beliau berusia 6 tahun dan bersama dengannya semasa beliau berusia 9 tahun. Hisham berkata, diberitakan kepadaku bahawasanya Aisyah berada di sisi baginda selama 9 tahun. Baik. Maknanya tahun ke-1 hijrah tu, lepas pada tu bersama Nabi wafat tahun awal tahun 11 hijrah. Lebih kurang 9 tahun jugalah. Dekat nak 10. Pertama, Aisyah, tuan-tuan, yang kita akan baca sejarah kehidupan dia panjang pada akhir buku ni, iaitu Ummahatul Mukminin. Cuma di sini banyak polemik berlaku. Ada orang yang kata Nabi ni zalim, Nabi ni menindas kanak-kanak, Nabi ni begiang. Sebab Nabi menikah Hawa. Maka ada pandangan ulama kata Nabi tak nikah Hawa, Nabi nikah Aisyah umur 16 tahun, 17 tahun. Ada kata macam tu. Tapi dapatan kami banyak menunjukkan bahawa Nabi kahwin dengan Aisyah sebagaimana riwayat Bukhari, Muslim, Hafiz Ibn Hajar dan lain lagi kebanyakan menyatakan itulah sebenarnya Nabi kahwin umur dia 6 atau masuk 7 tahun, Nabi bersama umur 9 tahun. Ini yang masyhur. Dari segi dalil adalah beberapa tapi lemah sangat yang lain. Baik. Pertama, tuan-tuan, saya sebut nombor 1, tradisi. Tradisi bangsa dan juga manusia ni tak sama. Tradisi Melayu pun tak sama. Baik. Saya ambil tradisi bangsa dulu dan juga kaum ni. Kaum ni, tuan-tuan, kalau kita tengok cerita bukan jauh, cerita dulu-dulu ni hak nikah macam ni biasa. Nikah yang umur 7-8 tahun, 10 tahun ni biasa. 11-12 tahun tu biasa. Sayyidina Umar kahwin dengan anak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar tua lah Sayyidina Umar. Dia kahwin dengan Ummu Kulsum, isteri. Berlaku Sayyidina Umar ni tu keadaan. Begitu juga. Jadi ini perkara yang kita kata biasa di kalangan orang Arab, bahkan orang Pakistan, orang daripada Afghanistan, orang daripada mana-mana tempat, biasa. Ini berlaku. Ada sahabat saya seorang Saudi. Ini cerita benar. Saya pun terkejut. Dia mungkin muda pada saya sikit ataupun sama dengan saya. Syekh Abdul Rahman Al-Harfi. Baik. Dia kerja di Mulhaq Saqafi Saudi. Tapi sekarang pindah dah. Pindah sekarang ni maksud saya dah 10 tahun dah, 8 tahun dah, 7 tahun, 8 tahun dah pindah di sana. Dia cerita
Dia menikah umur berapa belas tahun. Dia lelaki nikah. Biasa dia menikah muda lagi lah perempuan tu. Di tradisi lama dulu Arab biasa. Mana-mana pun kita dengar biasa. Dan kita tak payah tengok jauh, kita tengok masyarakat Malaysia. Masyarakat Malaysia pakak atuk kita, mak kepada atuk kita dan nyang kita. Oh, waktu. Kalau tanya, tak ada nikah umur 36. Tak ada, tuan-tuan. 26 pun jarang-jarang. Dah berapa? 16. 14. Ada orang dengar tu 12. Dah ada orang kecil lagi, ada juga. Ni cerita tu. Tuan-tuan tengok macam tu, biasa tuan-tuan. Dan apa yang kita kata perkara macam ni, kita tak boleh nak mengubah fakta sejarah. Sebab sejarah macam tu dah dulu. Itu kita kena terima hakikat. Kita ni zaman kahwin ni lewat ni satu doktrin baru kena belajar. Belajar dulu. Lepas SPM ada universiti pula. Lepas universiti ada pula nak sambung. Master ke, PhD ke. Kalau tak sambung pun nak kerja pula. Bila kerja pula ada pula kata nak set up dulu. Sebab tak stabil lagi. Duit gaji tak masuk lagi. Itu semua ni menjadikan memperlahankan apa yang kita kata tu. Berlaku tak? Memang berlaku macam tu lah. Jadi tak pelik kalau kita tengok perkara-perkara ni berlaku. Ni poin kedua. Poin yang ketiga, poin yang paling besar, kita kena faham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dengan Aisyah tak ada timbul satu pun cerita Aisyah nampak Nabi menzaliminya, mengunyanyainya, bahkan suka yang amat sangat sampailah kepada wafatnya Rasulullah SAW. Orang lain hak tua baka lagi pun menikah, mengaduhkan main sakang. Ni maknanya di situ kita tengok tak timbul masalah. Yang timbulnya orang lain tak ada kena-mengena, suku sakak dia susah. Yang Nabi dengan Aisyah, dengan isteri dia yang lain, dengan ini, okey semua. Jadi daripada situ kalau kita tengok adanya banyak hikmah-hikmah. Kenapa Nabi kahwin dengan Aisyah? Sudah tentu hubungan dengan tok tua dia makin akrab. Tuan-tuan, dalam keluarga ni, bila saya duk tengok atas muka bumi ni, saya nampak keluarga yang terbaik selepas Rasulullah lah. Keluarga Abu Bakar lah. Kalau kita suluh keluarga Abu Bakar tu, satu-satunya keluarga semua masuk Islam. Hak paling lewat sekali masuk Islam, bapa Abu Bakar. Bila dia masuk Islam, dah Abu Bakar tua, bapak dia lagi tua lah. Bapak dia tu sempat masuk Islam. Abu Quhafah, Abu Bakar bin Uthman tu, ayah Abu Bakar ni masuk Islam. Tua masa tu di Mekah, di Madinah kata silap, masuk Islam. Selepas hijrah lama baru masuk Islam. Tapi maknanya keluarga dia, anak dia Aisyah isteri Rasulullah, anak dia Asma isteri kepada Zubair bin Awam, yang dijamin masuk syurga. Asma pun dijamin masuk syurga. Dah siapa? Abu Bakar pun dijamin masuk syurga. Hei, siapa boleh beri raja? Tak boleh, tuan-tuan. Begitu juga kita tengok Abdul Rahman, misi hijrah mereka. Begitu juga dengan anak dia yang lain. Semuanya ya Allah baik-baik belaka. Itu berjayanya Abu Bakar. Dia bukan didik anak, tapi didik ke arah juang, ke arah ikut Islam, bela Islam. Ni mahal. Ni Abu Bakar. Jadi kisah Abu Bakar adalah satu kisah yang amat luar biasa. Nabi kahwin dengan Aisyah. Kita tengok isteri Nabi ni ramai, dan masing-masing ada kelebihan masing-masing. Hok ni hebat belaka. Tak ada orang lebih hebat tu. Payah benarlah. Ini Allah anugerah dan kurnia. Tapi soalannya yang saya nak sebut satu je. Aisyah radhiyallahu anha, Allah bagi kelebihan kepada Aisyah ni, di mana Aisyah dia otaknya bagus, ingatannya bagus,
cerdik luar biasa. Sehingga ada orang kata seolah-olah akal Aisyah menyamai separuh akal manusia. Separuh akal manusia ni, kecuali Rasulullah sahabat-sahabat kanang lah, hak tu hak lain lah. Artinya orang yang bijak, cerdik. Dan kita baca dia merawikan hadis paling banyak. Aisyah ni dia merawikan hadis paling banyak. Jadi Aisyah dia merawikan hadis dan dia telah sampaikan Islam. Sebab itu hadis ni kalau harap ke sahabat umum sahaja hak lelaki, takkan nak masuk dalam bilik Rasulullah. Takkanlah dalam masalah yang rahsia peribadi, hal-hal yang ialah orang tak cerita pun. Tapi di sini Rasulullah dilihat di luar, mana sahabat macam Jabir, Abu Hurairah, Abu Zar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas ni tengok hak luar Nabi, hak dalam kelambu Rasulullah, hak dalam bilik Rasulullah, siapa dia tahu. Maka di situ menunjukkan bahawa Rasulullah ni luar dalam semua sekali baik belaka. Bukan baik, terbaik. Boleh jadi contoh. Sungguh bak makan, bak minum ni, inilah Rasulullah SAW. Jadi bila Nabi kahwin dengan Aisyah, maka kita nampaklah kesannya cukup besar dakwah. Orang tanya banyak Aisyah. Aisyah jawab, Rasulullah begini, Rasulullah begini. Jadi kita boleh beramal. Nak ikut Rasulullah dalam rumah tak tahu dah, sebab itu tutup pintu. Itu secret, itu rahsia Rasulullah dengan tak. Dia cerita satu-satu. Itu peri pentingnya. Dia pula orang muda, orang boleh menulis, orang boleh pandai, orang cerdik, orang bijak, macam-macam. Banyak manfaat-manfaat yang Rasulullah SAW dapat, hasil Islam dapat, umat Islam dapat faedah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dan kisah-kisah yang lain kita akan cerita kemudian. Jadi pendapat yang sahih yang kami cenderung bahawa Nabi kahwin dengan Aisyah sebagaimana yang disebut, tapi Nabi tak pernah menzalimi dan tidak ada rasa ketidakpuasan hati. Bahkan mereka antara seterbaik keluarga di kalangan mereka, dan mereka jadilah keluarga yang memang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sendiri, bahawa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dan aku, yakni Rasulullah SAW, orang yang paling baik dengan keluargaku berbanding kamu semua. Jadi saya rasa sekadar itulah dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.